Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wabillahi watallahi. Saya Anwar bin Ibrahim setelah dilantik memegang jawatan seorang Perdana Menteri dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia dan akan memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaannya. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Fathil Hidayat Ghazali. Dan saya Margaret Gambang. Berita RTM mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10. Istiadat pengurniaan surat cara pelantikan dan mengangkat sumpah jawatan serta sumpah simpan rahsia berlangsung di hadapan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah di Istana Negara. Angkat sumpah jawatan berlangsung petang tadi diikuti sesi tanda tangan dokumen berkaitan yang disaksikan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali dan Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat. Istiadat diakhiri dengan bacaan doa yang dipimpin Mufti Wilayah Persekutuan Profesor Madya Datuk Dr. Luqman Abdullah. Pelantikan Datuk Seri Anwar yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH diperkenan Seri Paduka selepas memperhalus titah pandangan Raja-Raja Melayu menerusi perbincangan khas pagi tadi. Pelantikan berkenaan selaras perkara 40-2-A dan perkara 43-2-A Perlembagaan Persekutuan. Menang tidak menang semua dan yang kalah tidak kalah semua. Menggunakan peribahasa Melayu bagaikan biduk lalu kiambang bertaut, Seri Paduka menasihatkan semua wakil rakyat merapatkan semula saf demi masa depan negara tercinta. Al-Sultan Abdullah menitipkan pesanan kepada Perdana Menteri dan kerajaan baharu yang bakal dibentuk agar mengambil rasmi padi iaitu semakin berisi semakin tunduk. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara berkata, Seri Paduka turut mengingatkan wakil rakyat supaya mempamerkan solidariti dengan memberi keutamaan, komitmen dan perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Datuk Seri Anwar Ibrahim berusia 75 tahun merupakan Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR dan pengerusi Pakatan Harapan PH. Anak jati Bukit Mertajam Pulau Pinang itu mempunyai pengalaman yang cukup luas dalam bidang politik. Beliau pernah berkhidmat sebagai timbalan Perdana Menteri ketika zaman pentadbiran Tun Dr. Mahathir Mohamad dari tahun 1993 sehingga 1998. Datuk Seri Anwar melangkah ke alam persekolahan pada tahun 1954 di Sekolah Melayu Sungai Bakap Pulau Pinang dalam aliran Bahasa Melayu. Pada tahun 1960, beliau meneruskan pendidikan di Kolej Melayu Kuala Kangsar MCKK dan aktif dalam Persatuan Bahasa Melayu serta menjadi wakil pembahas dan pemidato. Pada tahun 1968, Presiden PKR ini melanjutkan pengajian di Universiti Malaya dalam bidang pengajian Melayu Sastra. Datuk Seri Anwar memulakan kerjaya beliau sebagai pengasas Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM pada tahun 1972 dan berkhidmat sebagai Presiden Majlis Belia Malaysia MBM dari tahun 1974 hingga 1982. Kerjaya politik beliau bermula apabila menyertai Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu UMNO dan menyandang jawatan Ketua Pemuda sehingga tahun 1987. Dilantik sebagai Naib Presiden UMNO pada 1987 dan seterusnya dipilih sebagai Timbalan Presiden pada tahun 1990. Datuk Seri Anwar pernah berkhidmat sebagai Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan serta mengetuai Kementerian Pertanian Malaysia sebelum menjadi Menteri Pendidikan pada tahun 1986. Pada tahun 1993, beliau menjadi Timbalan Perdana Menteri. Kini beliau menyandang jawatan Ketua Parti Keadilan Rakyat PKR. Beliau merupakan satu-satunya warga Malaysia yang pernah tersenarai dalam 100 orang yang dikatakan paling berpengaruh di dunia oleh majalah The Time pada tahun 2008.
Beliau berkahwin dengan Datin Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail pada 26 Februari 1980 dan dikurniakan 6 cahaya mata. Datin Sri Dr. Wan Azizah pernah menyandang jawatan Timbalan Perdana Menteri pada tahun 2018 di bawah pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan PH. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menerusi ciapan di Twitter berjanji akan menggalas tanggungjawab dan amanah sebagai Perdana Menteri dengan penuh tawaduk dan bertanggungjawab. Beliau mengakui tugas berat berkenaan akan dipikul berpandukan kehendak dan nurani rakyat bersama pasukan. Gabungan Parti Sarawak GPS sebulat suara akur dengan titah Yang di-Pertuan Agong untuk menyertai kerajaan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar. Pengerusi Tan Sri Abang Johari Tun Openg memutuskan perkara berkenaan selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Kepimpinan Tertinggi GPS di Kuching petang tadi. GPS akur dengan titah baginda mengikut kuasa yang ada pada baginda di bawah Perlembagaan Malaysia. Sementara itu, beliau yang juga Premier Sarawak menyerahkan kepada Perdana Menteri untuk menentukan jumlah wakil GPS yang akan menyertai Kabinet. Kerajaan Negeri Melaka mengucapkan tahniah atas pelantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali berkata, kerajaan negeri sedia bekerjasama dengan erat. Ibrahim telah dilantik menjadi Perdana Menteri yang ke-10. Tahniahlah. Ya. Sekarang ni PRU yang 15 di peringkat negeri berbeza. Dalam perkembangan lain, beliau memaklumkan pembentangan bajet Negeri Melaka akan berlangsung pada persidangan Dewan Undangan Negeri Melaka pertengahan Disember ini. Pelantikan Perdana Menteri diselesaikan menerusi persidangan khas dan kebijaksanaan Raja-Raja Melayu dengan mengambil kira pandangan ahli persidangan berdasarkan perlembagaan negara. Isu ini juga menunjukkan cabaran pendemokrasian yang perlu diraikan. Kita melihat pelbagai rentetan peristiwa telah berlaku. Tapi kesemua itu adalah antara cabang pendemokrasian perlu kita raikan, perlu kita lihat ini sebagai satu kemeriahan. Walaupun ianya memakan masa, tetapi akhirnya berdasarkan kepada peruntukan di bawah perkara 43 kepada Yang di-Pertuan Agong yang telah menggunakan kearifan dan kebijaksanaan kepaduli untuk melantik seorang yang pada hemat baginda mendapat majoriti sokongan dalam kalangan ahli Dewan Rakyat. Saya berharap kerajaan ini akan mampu bertahan selama 5 tahun sehingga tamat penggal selewat-lewatnya bagi membolehkan kerajaan ini tampil dengan baik, kerana cabaran terbesar yang akan dihadapi oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia adalah untuk memastikan kadar kestabilan politik dalam negara itu kekal utuh dan juga mapan, dan dalam masa sama juga mampu untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi dalam negara. Seperti mana kita tahu bahawa cabaran ekonomi rakyat itu sangat mendesak, dan dalam janji politik dan manifesto juga ada dinyatakan usaha parti politik untuk menyelesaikan isu ini, dan diharapkan ia dapat dilaksanakan dengan jayanya. Tahniah pada Datuk Seri Anwar Ibrahim telah berjaya jadi Perdana Menteri PM ke-10. Harapan saya pada Anwar Ibrahim harapnya dapatlah jadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang maju dan menjadi negara yang lebih dikenali ramai masa akan datang. I feel good because I also wait from Saturday until now, until today. Yeah, so today the news come out, I feel very happy. And I hope he will bring Malaysia to be a more strong country. Yeah, let us can fight with other country like Singapore. Yeah, that's my hope. Okay, thank you. It's very happy now, and tahniah to Mr. Tan Sri Anwar, sir, and
I hope Malaysia will getting better and good. And one more thing is this is our country. This is Malaysia, Indians, Malay, and Chinese, and that's all. And thank you for everything. Datuk Seri Anwar, yeah, actually he's the rightful person lah. I believe Agong is very wise in choosing him, and he's the rightful person, and he's a very inclusive. Yes, he's a Malay, but no doubt he's a Malay. But he is also having a lot of opportunities, especially within his circle, Chinese, even Iban, Dayak, Indian, everybody. He's very inclusive. I think he's representing Malaysian lah. Saya melihat ianya sudah seorang pemimpin yang sudah teruji dan sudah pasti ia dapat melaksanakan apa yang beliau mahu lakukan. Inilah masanya untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim mengaspirasikan reformasi yang beliau lakukan selama ini, dan saya kira pelantikan ini adalah rahmat kepada seluruh rakyat Malaysia. Pasca PRU ke-15 menjadi tumpuan ramai apabila Parlimen tergantung selama 5 hari. Malah menjadi tanda tanya dalam kalangan rakyat, siapakah Perdana Menteri ke-10 yang bakal mengemudi kepimpinan negara? Ikuti kronologi yang disediakan wartawan Nurul Asmawati Harun. Keputusan PRU ke-15 mencatat sejarah paling sengit dan mendebarkan pernah dihadapi negara apabila berakhir dengan situasi tergantung. Ia susulan tiada mana-mana parti yang memperoleh majoriti mudah. Situasi turut menyebabkan negara tidak boleh membentuk kerajaan persekutuan baharu, termasuk siapakah yang akan memimpin negara. Pada 21 November, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menitahkan semua parti menyatakan gabungan serta menamakan calon Perdana Menteri kepada Istana Negara sebelum 2 petang keesokannya. Bagaimanapun, kepimpinan tertinggi daripada 2 parti iaitu PH dan PN masing-masing menyatakan telah mendapat cukup sokongan sebagai calon Perdana Menteri. Selain itu, sesi pertemuan dan rundingan di antara PN dengan GPS dan BN diadakan. Begitu juga di antara PH dengan BN. Namun, tiada sebarang kesepakatan dimuktamadkan. Malah, ada parti menyatakan pendirian tegas untuk bergerak bebas sebagai pembangkang tanpa menyokong sama ada PH maupun PN. Bagaimanapun, pada 22 November sehingga waktu yang ditetapkan, tiada kata sepakat dicapai apabila parti yang diharap memberi sokongan majoriti, khususnya PN, gagal mencapai persetujuan bersama untuk bergabung. Malah, tiada ahli Dewan Rakyat mendapat kepercayaan majoriti mudah untuk dilantik sebagai Perdana Menteri ke-10. Sekali lagi, proses pembentukan kerajaan persekutuan tertangguh, manakala calon Perdana Menteri yang paling layak terus menjadi teka-teki. Susulan itu pada 4.30 petang hari yang sama, Yang di-Pertuan Agong menitahkan ketua-ketua gabungan PH dan PN menghadap Seri Paduka di Istana Negara. Pertemuan itu bagaimanapun menemukan jalan buntu. Pengerusi PN, Tan Sri Muhyiddin Yassin, memberi penegasan menolak sebarang bentuk kerjasama dengan PH bagi membentuk kerajaan perpaduan seperti saranan Al-Sultan Abdullah. 30 ahli Parlimen BN pula dititah menghadap baginda di Istana Negara secara individu pada 10.30 pagi 23 November. Pada 23 November, hanya 3 pemimpin tertinggi BN tiba di Istana Negara. Turut hadir GPS yang diwakili Ketua Parti Komponan. Susulan sesi menghadap wakil BN serta GPS termasuk Ketua Gabungan PH dan PN, Seri Paduka Baginda berkenan Istana Negara menganjurkan perbincangan khas Majlis Raja-Raja Melayu. Pertemuan bagi mendapatkan pandangan Raja-Raja Melayu sekaligus membolehkan Baginda membuat keputusan demi kepentingan dan kesejahteraan negara serta rakyat. Sesi perbincangan khas Raja-Raja Melayu bermula pada pukul 11 pagi. Akhirnya terungkai segala teka-teki apabila ahli Parlimen Tambun, Datuk Seri Anwar Ibrahim, diperkenan sebagai Perdana Menteri ke-10 selaras dengan kuasa baginda yang diperuntuk bawah Perkara 40-2-A dan Perkara 43-2-A Perlembagaan Persekutuan.
Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika ini mengadakan pertemuan dengan beberapa pemimpin Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN. Untuk perkembangan semasa, langsung bersama Jas Maidi Aruf di Petaling Jaya. Silakan Jas. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Tepat jam 7 petang tadi, kenderaan Perdana Menteri Malaysia ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di perkarangan pejabatnya di Jalan Gasing Petaling Jaya ini. Sebelum itu ketibaannya disahkan oleh Setiausaha Agong Pakatan Harapan Datuk Seri Saifuddin Nasution. Perdana Menteri dan isteri singgah sebentar untuk solat maghrib dan difahamkan akan diadakan mesyuarat tertutup bersama beberapa pimpinan parti. Turut kelihatan hadir pengerusi Barisan Nasional Datuk Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli dan Setiausaha Agong DAP Anthony Lok Siufuk. Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengadakan sidang media khas yang pertama sebagai Perdana Menteri ke-10 yang akan diadakan pada malam ini di Sungai Long Clubhouse Kajang, Selangor. Baru saja tadi pagar pun telah dibuka. Ini bermakna Datuk Seri akan bergerak ke sidang media tersebut dan ikuti secara langsung sidang media khas di saluran RTM selepas ini. Saya kira itu sahaja perincian dari Jalan Gasing Petaling Jaya. Teruskan bersama RTM. Kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Jas Maidi di Petaling Jaya. Kebijaksanaan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah sekali lagi berjaya meredakan kehangatan lanskap politik negara. Urusan pelantikan Perdana Menteri diselesaikan dengan sistematik selepas mendengar pandangan pihak terlibat berdasarkan perlembagaan negara. Malah tindakan Seri Paduka menganjurkan perbincangan khas Majlis Raja-Raja Melayu bukti bahawa baginda benar-benar mahukan solusi permasalahan diperoleh secara kolektif. Kewibawaan Al-Sultan Abdullah dalam menyelesaikan situasi politik semasa negara diperincikan pasukan sahih berimbang melalui wartawan Andy Reza Rohadian. Buat pertama kali dalam sejarah negara, Parlimen tergantung selepas selesai pilihan raya umum PRU. Tiada pihak memperoleh majoriti mudah 112 kerusi untuk membentuk kerajaan. Di Malaysia, Parlimen tergantung merupakan perkara baharu hingga mencetuskan kebimbangan segelintir pihak. Sedangkan beberapa negara seperti United Kingdom, New Zealand, Australia dan Kanada sudah pernah berdepan situasi berkenaan. Tetapi perlu diingat, negara-negara berkenaan berstatus negara maju. Malaysia sebagai negara membangun pasti menerima impak lebih besar jika Parlimen tergantung untuk tempoh yang lama. Kesan kepada ekonomi ialah dari sudut keyakinan antarabangsa. Kerana situasi Parlimen tergantung ini adalah satu situasi yang menggambarkan ketidakstabilan politik. Tumpuan seterusnya terarah kepada institusi beraja. Yang di-Pertuan Agong sekali lagi menyerlahkan kewibawaan baginda dalam menyelesaikan isu yang sukar dimuktamad para pemain politik. Hakikatnya, Perlembagaan Persekutuan menetapkan bahawa pelantikan Perdana Menteri tertakluk kepada kuasa budi bicara Yang di-Pertuan Agong. Bagaimanapun, ketua kerajaan mestilah ahli Dewan Rakyat yang menurut hemat baginda mungkin mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat. Tiada kaedah spesifik ditetapkan dalam perlembagaan bagi menentukan kepercayaan majoriti. Dalam hal ini, Al-Sultan Abdullah telah menggunakan pendekatan tersendiri. Satu persatu ketua-ketua parti politik dan ketua-ketua gabungan parti politik dipanggil menghadap Seri Paduka. Tujuannya mendapatkan maklum balas mengenai gabungan parti yang dipersetujui untuk membentuk kerajaan selain mengemukakan nama calon Perdana Menteri. Proses berlangsung setiap hari sejak Isnin lalu menggambarkan baginda begitu cermat dan adil dengan mendengar suara serta meneliti dokumen daripada semua pihak. Ia bagi memperoleh keputusan konsensus. Melalui proses raja berperlembagaan, kebiasaannya raja above politik ataupun mengatasi politik. Dan sifat istana juga, institusi beraja ini tidak memihak kepada mana-mana parti
atau mana-mana tokoh. Di dalam situasi sekarang ini, apabila kita menyebut tentang penubuhan kerajaan, raja bertindak dengan adil berdasarkan prinsip yang ada dalam perlembagaan. Kebiasaannya di dalam amalan biasa, raja tidak akan bertindak dalam bentuk kita katakan impose ataupun memaksakan sesuatu kepada pemimpin-pemimpin parti politik. Apa yang boleh dilakukan ialah yang pertamanya dengan memanggil perbincangan. Ada pihak yang menyuarakan pandangan bahawa Perdana Menteri yang dilantik mestilah dalam kalangan pemimpin gabungan yang menang kerusi paling banyak pada PRU. Persoalannya, adakah frasa kepercayaan majoriti perlu merujuk kepada bilangan kerusi? Kunci katanya adalah kepercayaan. Kepercayaan itu datang daripada siapa? Daripada anggota Dewan Rakyat. Maksudnya, perkiraan yang terdapat di dalam perkara 43 itu adalah anggota Dewan Rakyat, bukannya parti politik. Cumanya di dalam proses untuk mengenal pasti kepercayaan anggota Dewan Rakyat itu, cara yang paling mudah ialah merujuk kepada parti politik. Itu adalah kaedah sahaja, bukan prinsip. Saya percaya dengan kaedah ini, apabila proses itu yang dilaksanakan dengan begitu teliti, detail dan menyeluruh, penerimaan di kalangan rakyat akan lebih baik. Walau apapun keputusan, kita meletakkan keyakinan bahawa baginda telah membuat keputusan yang terbaik, membuat keputusan secara adil, mengambil kira semua perkara. Pembentukan kerajaan perpaduan yang dicadang baginda turut jadi tumpuan. Ia memperlihat tindakan proaktif Seri Paduka untuk menjadi pembudah cara bagi mendorong pemain politik agar mencapai kesepakatan. Kesetiaan kepada raja dan negara, prinsip kedua dalam rukun negara. Melafazkannya mungkin mudah, tetapi penzahirannya memerlukan penghayatan. Raja dan rakyat berpisah tiada. Masalah rakyat dikongsi bersama. Rakyat menjunjung institusi diraja. Raja dan rakyat rasa bahagia. Menjunjung kasih tuanku, daulat tuanku. Andy Reza Rohadian, RTM. Persediaan sebelum menghadapi banjir. Peka terhadap amaran banjir. Simpan dokumen penting dan sediakan beg kecemasan. Bersedia untuk berpindah sekiranya diarahkan pihak berkuasa. Langkah-langkah dilakukan semasa banjir. Dapatkan maklumat situasi terkini daripada sumber yang sahih. Berpindah segera apabila diarahkan. Jangan sentuh mana-mana peranti elektrik dalam keadaan basah. Jangan cuba harungi air deras. Langkah-langkah dilakukan selepas banjir. Jangan hampiri talian elektrik yang putus atau jatuh. Elakkan memakan makanan yang terkena air banjir. Elakkan terdedah kepada air banjir supaya tidak dijangkiti penyakit berjangkit bawaan air. Pulang ke rumah hanya setelah situasi disahkan selamat. Bertemu kembali. Selepas 2 tahun diadakan secara maya, kali ini Permodalan Nasional Berhad PNB kembali menganjurkan Minggu Amanah Saham Malaysia MSAM 2022 secara fizikal di kawasan Lapang Pantai Batu 1, Port Dickson. MSAM 2022 merupakan acara literasi kewangan tahunan PNB berlangsung selama 7 hari bermula hari ini dan disertai pelbagai syarikat strategik PNB termasuk Maybank Berhad, Sam Darby Plantation Berhad dan UMW Holdings Berhad. Pengerusi kumpulan PNB Tun Arifin Zakaria berkata elemen kelestarian diterapkan pada MSAM 2022 selaras dengan tema melestarikan pelaburan ke arah masa hadapan mampan. Tahun ini tema melestarikan pelaburan ke arah masa hadapan mampan adalah selari dengan aspirasi PNB menyokong penciptaan nilai mampan sejak ditubuhkan dan seiring dengan komitmen PNB ke bawah rangka kerja kelestarian yang diperkenalkan pada bulan April tahun lalu.
Beliau berucap pada Majlis Perasmian MSEM 2022 di Port Dickson. Pada majlis sama, Amanah Saham Nasional Berhad ASNB turut melancarkan dana Unit Amanah Pendapatan Tetap SSM Sukuk. Dana harga berubah baharu itu memfokuskan kepada pelaburan dalam pelbagai portfolio sukuk instrumen pendapatan Islam dengan 80 hingga 99% daripada nilai aset bersih dana tertumpu kepada aset kelas tersebut, termasuk terbitan pelaburan kerajaan. Seramai 150,000 pengunjung dijangka hadir ke MSEM 2022 untuk menyertai pelbagai aktiviti pendidikan pelaburan dan pameran yang disertai kira-kira 50 pempamer terdiri daripada syarikat kumpulan PNB, ejen ASNB, Badan Kawal Selia serta agensi kerajaan negeri. Pengunjung juga berpeluang merebut pelbagai hadiah menarik bernilai lebih RM1 juta. Bagi membantu golongan kurang berkemampuan mendapatkan perkhidmatan perubatan, Zakat Pulau Pinang ZPP telah memperuntukkan RM400,000 untuk pembelian dan pengubahsuaian kenderaan yang akan diguna Klinik Bergerak Wakaf An-Nur K1. Laporan Zatu Iqmah Muhammad Nur. Ketua Pegawai Eksekutif ZPP, Datuk Amran Hazali berkata, ke arah itu juga satu memorandum persefahaman MOA dimeterai antara pihaknya, KPJ Healthcare dan Wakaf An-Nur Corporation Berhad One Corp. Melalui kerjasama itu, ZPP akan menyediakan kenderaan, pemandu terlatih, mengurus kos penyelenggaraan serta perbelanjaan operasi klinik bergerak tersebut. Pulau Pinang, kita tahu bahawa kebanyakan ataupun mereka yang duduk di pedalaman menghadapi kesukaran untuk mendapatkan rawatan asas. Jadi dengan kerjasama pintar di antara Zakat Pulau Pinang dan pihak Wakaf An-Nur dan juga KPJ, maka kita harap bahawa isu-isu atau masalah-masalah yang dihadapi dapat kita selesaikan sebaik mungkin. Dan ini merupakan langkah yang kita adu-adukan untuk kita dalam usaha kita untuk meningkatkan segi kesejahteraan hidup, kesihatan dan sebagainya. Klinik bergerak ini adalah sesuatu yang sangat bersesuaian untuk kita mencapai matlamat kita dalam memberi penjagaan kesihatan yang berkualiti dengan mengajar masyarakat tentang penjagaan kesihatan. Kita pun tahu kos kesihatan sangat tinggi sekarang. So yang paling penting adalah kita kena educate masyarakat untuk menjaga kesihatan. Setakat ini, sebanyak 15 lokasi sekitar Pulau Pinang dikenal pasti sebagai kawasan pergerakan K1. Klinik tersebut menyediakan perkhidmatan rawatan asas kepada pesakit. Pesakit akan dirujuk ke hospital sekiranya mempunyai keperluan. Menyediakan perkhidmatan penjagaan kesihatan sekaligus meringankan beban golongan kurang berkemampuan. Itu yang akan dicapai dengan termeterainya MOA 3 tahun ini. Menerusinya juga, pesakit mampu mendapatkan perkhidmatan kesihatan dengan cas serendah RM3. Zatu Iqmah Muhammad Nur, RTM. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK melalui Tourism Malaysia menyasarkan kemasukan 15.6 juta pelancong dengan 120.4 bilion pendapatan pelancongan tahun depan. Ketua Setiausaha MOTEK, Datuk Saraya Arbi berkata, pihaknya optimis mencapai sasaran ketibaan 9.2 juta pelancong tahun ini dengan pendapatan pelancongan sebanyak 90.5 bilion ringgit. Target kita pada tahun ini pengunjung adalah lebih kurang dalam 9 juta. I'm talking about foreign tourists. 9.2 juta dengan pendapatan sebanyak 26 bilion. Tetapi sehingga September, sebagaimana disebut oleh Datuk tadi, kita bilangan yang datang lebih kurang dalam 5.5 juta. Dalam perkembangan sama, MOTEK juga mungkin akan menganjurkan kembali tahun visit Malaysia pada 2025 selepas ia dibatalkan pada 2020. Itu bergantung kepada apa yang berlaku pada masa yang akan datang ni.
Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menghadiri Majlis Apresiasi Media Tourism Malaysia 2022 dan penyampaian Hadiah Tourism Malaysia Media Explorers 2022. Tourism Malaysia membawakan persembahan cabaret dan medley lagu kempen promosi Tourism Malaysia di bawah koordinasi artis tari Istana Budaya serta penampilan artis jemputan popular Erdi Zakri dan Kai Bahar. Turut diadakan majlis penyampaian hadiah bagi pemenang pertandingan Tourism Malaysia Media Explorers TOMA 2020 yang membabitkan penyertaan 88 media tempatan dan antarabangsa yang berlangsung sejauh lebih 300 km dari Putrajaya ke Gopeng, Perak semalam. Kali terakhir Tourism Malaysia menganjurkan majlis penghargaan media ialah pada penghujung 2019. Pengumuman pelantikan Perdana Menteri ke-10 memberikan impak positif kepada ekonomi negara termasuk pengukuhan mata wang negara. Penganalisis ekonomi Profesor Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif berpendapat melihat kepada situasi ini, pembentukan kabinet yang baru haruslah menumpukan strategi dalam merencana pertumbuhan ekonomi termasuk isu rakyat iaitu kos sara hidup yang tinggi dan juga kenaikan harga barang. Berlakunya peningkatan mata untuk indeks KLCI sehingga mencecah lebih 1,500 mata dan juga ringgit yang menunjukkan pengukuhan berbanding US dollar. Sudah tentu isu subsidi daripada kerajaan harusnya diberikan keutamaan. Pada masa yang sama, bagaimana kerajaan mampu menambahkan hasil melalui penerokaan industri ataupun sektor baru di bawah ekonomi digital supaya kita tidak ketinggalan berbanding dengan negara ASEAN yang lain. Beralih ke perkembangan penamaan calon PRU ke-15 bagi kerusi Parlimen Padang Serai dan Dewan Negeri Tioman. Padang Serai menyaksikan pertembungan 6 penjuru manakala 5 calon bertanding di Tioman. Parlimen Padang Serai menyaksikan calon PH Muhammad Sofi Razak akan bertemu Datuk C. Sivaraj daripada BN, Datuk Azman Nasruddin PN, Muhammad Bakri Hashim Warisan, Hamzah Abdul Rahman dari Pejuang dan calon bebas Ananda AK. PRU ke-15 Parlimen Padang Serai dijadualkan semula ke 7 Disember dan undi awal pada 3 Disember selepas calon PH mendiang M. Karupaya meninggal dunia 16 November lalu akibat masalah kesihatan. Bagi Dewan Negeri N42 Tioman pula, Nur Idayu Hashim mewakili PN dalam saingan 5 penjuru melibatkan Osman A. Bakar Pejuang, Muhammad Fazli Muhammad Ramli PH, Datuk Seri Muhammad Johari Hussein BN dan Sulaiman Bakar Bebas. Rujuk maklumat daripada sumber dan saluran berwibawa. Golongan muda perlu peka dengan kesahihan maklumat diterima dari pelbagai sumber, terutamanya di media sosial yang boleh menyebabkan kekeliruan termasuk hal politik. Jadi ini dapat mengelakkan mereka daripada terpedaya dan memahami ancaman-ancaman berbentuk subversif, ancaman-ancaman berbentuk radikal, ancaman-ancaman berbentuk liberal yang kertaluan yang tidak sesuai dengan kerangka Pelanggan Persekutuan Dukun Malaysia dan dukun negara. Dan ini perlu dipahami kerana kita ada 3 perkara asas yang perlu dipahami sebagai rakyat Malaysia untuk mengelakkan perkara-perkara ini yang dirosakkan minda kita ataupun perubahan-perubahan minda yang lebih negatif berlaku. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan cuaca pada hari ini dengan melihat paparan imej satelit pada malam ini. Dilihat kelompok awan aktif kini sedang berada melibatkan kawasan di sekitar selatan Semenanjung Malaysia dan ianya telah pun bergerak keluar menjauhi Semenanjung Malaysia. Dan juga turut dicerah kelompok awan aktif ini kini sedang berada melibatkan di bahagian utara negeri Sarawak dan juga di sekitar pantai barat negeri Sabah. Hal ini boleh mengakibatkan keadaan hujan berserta ribut
petir dan ianya dapat dilihat melalui paparan gema radar pada ketika ini. Dilihat hujan beserta ribut petir sedang berlaku melibatkan kawasan di sekitar pantai timur negeri Pahang dan juga sedikit di bahagian pantai timur negeri Terengganu pada ketika ini. Dan hujan ini kita jangkakan boleh berlarutan sehingga ke tengah malam nanti. Hujan juga turut dilihat di satu dua tempat melibatkan sekitar negeri Sembilan, di pedalaman negeri Johor dan juga di bahagian utara. Namun keadaan hujan ini kita jangkakan akan kembali reda sedikit masa sahaja lagi. Seterusnya dilihat pula keadaan cuaca di sebelah Malaysia Timur. Dilihat hujan masih lagi berbaki di bahagian utara negeri Sarawak dan di bahagian pantai barat dan pedalaman negeri Sabah. Kita jangkakan untuk keadaan cuaca hujan di negeri Sabah ini boleh berlarutan sehingga ke malam nanti. Baik, seterusnya kita lihat pula kepada ramalan cuaca di sebelah malam sehingga keesokan paginya. Dilihat keadaan cuaca pada malam nanti lebih tertumpu di bahagian pantai timur semenanjung Malaysia dan menjelang keesokan paginya hujan lebih tertumpu di kawasan perairan pantai timur dan sedikit di bahagian perairan di sekitar Lembah Kelang. Manakala bagi negeri Sabah dan Sarawak kita jangkakan untuk keadaan cuaca cerah pada malam nanti, namun masih lagi berpotensi untuk hujan melibatkan kawasan di sekitar barat negeri Sarawak dan juga di sekitar kawasan pedalaman negeri Sabah. Justru itu orang awam dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan peka dengan amaran yang bakal dikeluarkan oleh Met Malaysia. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca daripada Met Malaysia buat masa kini. Sebelum kita berpisah, kita lihat dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Linda Hanif. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ramai masih membicarakan keperwiraan Jepun menundukkan keegoan Jerman. Ya, ada perbincangan lanjut bersama dengan Nazri Fahmi dalam edisi Sukan. Silakan. Nas. Harimau Malaya belum sedia letak sasaran. Terima kasih Fatih dan Meg. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Kita mulakan dengan bola sepak. Sasaran skuad Harimau Malaya dalam kempen Piala AFF 2022 hanya akan ditetapkan selepas penilaian prestasi terhadap dua aksi pemanas badan dengan Kemboja dan Maldives pada bulan depan. Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Malaysia AFAM Nur Azman Rahman berkata sasaran itu akan diumumkan Ketua Jatih Negara Kim Panggun selepas menyala pendek 23 pemain bagi saingan tersebut pertengahan Disember depan. Jelas Nur Azman, aksi persahabatan dengan Kemboja dan Maldives akan memberi peluang buat Panggun menilai prestasi dan kualiti pemain yang dimahukan dalam skuad Harimau Malaya. Aksi persahabatan dengan Kemboja akan berlangsung 9 Disember di Stadium Nasional Bukit Jalil, manakala perlawanan dengan Maldives diadakan di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras pada 14 Disember. Semalam FAM mengumumkan senarai 29 pemain kem latihan pusat yang bermula 29 November ini. Nur Azman optimis kesemua pemain tersebut akan melaporkan diri pada masa ditetapkan selepas 12 pemain dalam senarai awal tidak dapat menyertai kem berkenaan. Bagi saingan Piala AFF kali ini, Malaysia yang diundi dalam kumpulan P akan memulakan kempen menentang Myanmar di Yangon pada 21 Disember, diikuti bertemu Laos di Bukit Jalil pada 24 Disember.
Aksi ketiga menentang Vietnam pula berlangsung di Hanoi pada 27 Disember sebelum menutup saingan kumpulan berdepan Singapura di Bukit Jalil pada 3 Januari depan. Pada edisi 2020 di Singapura tahun lalu, skuad Harimau Malaya tersingkir seawal peringkat kumpulan, manakala pencapaian terbaik ialah muncul juara edisi 2010. Menjelang aksi final Piala Malaysia Sabtu ini, Ketua Juruhati Selangor FC Tan Cheng Ho tetap merendah diri dengan menganggap Johor Darul Ta'zim sebagai pasukan pilihan pada malam penentuan trofi berprestij itu yang akan berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil. Ini kerana JDT masih berjaya mengekalkan reputasi mereka sebagai kelab terbaik di Malaysia dengan memenangi 2 gelaran musim ini iaitu Liga Super dan Piala FA. Tan Cheng Ho mengakui barisan serangan dan pertahanan JDT cukup berkualiti dan ia akan menjadi perlawanan yang sukar buat Selangor di Stadium Nasional Bukit Jalil. Beliau menyifatkan skuad Harimau Selatan itu sangat kebal di bahagian pertahanan, malah gandingan Bergson da Silva dan Fernando Forestieri di bahagian jentera serangan mampu menjadi pemusnah buat pasukannya. Bagaimanapun, Tan Cheng Ho tidak yakin anak buahnya mampu mengulangi momentum dan semangat juang ketika mengatasi Terengganu di separuh akhir baru-baru ini. Tambah bekas pengendali Harimau Malaya itu, segala kemungkinan juga boleh berlaku pada aksi final seperti ketika JDT tewas mengejut kepada KL City pada final Piala Malaysia musim lalu. Ini kali pertama Selangor layak ke perorangan akhir Piala Malaysia sejak kali terakhir melakukannya pada musim 2016. Dalam pada itu, sokongan dan dukungan pemain ke-12 diharapkan mampu menjadi pemangkin semangat buat pemain-pemain Johor Darul Ta'zim dalam memburu kejuaraan Piala Malaysia 2022. Menurut pertahanan JDT Syahrul Sa'an, kehadiran penyokong setia Harimau Selatan pada perlawanan akhir Sabtu ini bakal menyuntik lagi misi mereka menjulang gelaran treble selepas menjoin Liga Super dan Piala FA musim ini. Tambahnya, Syahrul percaya semua pemain JDT kini sudah bersedia mengubati kekecewaan di pentas final pada musim lalu, malah yakin pasukannya dalam momentum terbaik bagi menamatkan pemburuan Piala Malaysia sejak 2019. Syahrul menjadi antara watak utama di bahagian pertahanan Harimau Selatan apabila kerap digandingkan bersama Feroz Baharudin atau Jordi Ahmad selepas kecederaan yang dialami Shane Lowry. Sepanjang kempen Piala Malaysia, JDT hanya bolos 1 gol iaitu ketika menentang Sabah FC di peringkat separuh akhir kedua di Stadium Sultan Ibrahim. Andainya berjaya menjulang trofi Piala Malaysia pada Sabtu ini, ia bakal menjadi gelaran kedua peribadi buat pemain berusia 29 tahun itu selepas memenanginya bersama Perak pada musim 2018. Program Pembangunan Hoki Negara NHDP dengan kerjasama Majlis Sukan Negara MSN dan Konfederasi Hoki Malaysia MHC melancarkan logo rasmi bagi Piala Mirnawan Lelaki bawah 17 dan Perempuan bawah 14 tahun 2022. Kejohanan yang diambil sempena nama legenda Hoki Negara Datuk Mirnawan Nawawi itu merupakan kejohanan antarabangsa NHDP pertama dan bermula pada 26 November hingga 2 Disember di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil. Kejohanan antarabangsa ini bakal melibatkan 8 pasukan bagi kategori lelaki dan 7 pasukan bagi kategori perempuan dalam 2 peringkat umur yang berbeza iaitu bawah 17 lelaki dan 14 tahun perempuan. Antara objektif kejohanan ini adalah memberi pendedahan kepada pemain di peringkat akar umbi dalam pertandingan antarabangsa selain meningkatkan persekitaran yang kompetitif di kalangan pemain. NHDP lah untuk melahirkan atau menyediakan platform untuk pelatih-pelatih hoki dapat dilatih ataupun dibentuk bakat mereka dalam satu struktur DNA ataupun modul yang lebih sama, yang seragam. Dan mereka ini akan dilatih oleh jurulatih-jurulatih yang kita lantik. Selain itu, kejohanan ini juga dapat menjadikan platform untuk menyelahkan bakat baharu serta diserapkan ke dalam skuad remaja negara. Jago Paralimpik Negara yang juga anak kelahiran Perlis, Dato' Abdul Latif Romli, menerima ijazah kehormat sarjana Sains Kemanusiaan daripada Universiti Malaysia Perlis UNIMAP. Raja Muda Perlis yang juga Chancellor UNIMAP Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamrullah berkenan menyampaikan ijazah kehormat tersebut.
Turut menerima ijazah kehormat ialah Datuk Dr. Insinyur Anwar Muhammad Safar yang menerima ijazah kehormat Doktor Kejuruteraan dan Profesor Dr. Shinji Shimada dengan ijazah kehormat Doktor Pengurusan. Seramai 412 graduan yang lain menerima penganugerahan ijazah Doktor Falsafah, Sarjana dan ijazah Sarjana Muda Perniagaan Kepujian Keusahawanan Kejuruteraan. Dalam titahnya, Tuanku Said Faizuddin Putra mengingatkan graduan bahawa perjalanan hidup mereka semua tidak akan terhenti selepas convocation, sebaliknya menjadi titik permulaan hidup untuk ke tahap yang lebih mencabar. Bagi dia juga mahu semua graduan sentiasa mengangkat nilai-nilai murni UNIMAP melalui slogan ilmu, keikhlasan, kecemerlangan. Piala Dunia FIFA 2022 saingan peringkat kumpulan di Qatar kali ini nampaknya dihiasi dengan pelbagai kejutan. Selepas juara dunia 2 kali Argentina dimalukan Arab Saudi kemarin, kali ini tiba giliran Jerman pula menerima pengajaran yang sama daripada pasukan dari Asia. Semalam juara dunia 4 kali itu tumpas mengujuk pada Jepun, pasukan ranking ke-23 dunia dengan keputusan 2-1. Meletakkan mereka di depan menerusi penalti pada babak pertama. Namun skuad kendalian Hansi Flick itu gagal mengukang kebajarah buat pasukannya. Bagi Jerman, kekalahan ini diibaratkan seperti ulangan mimpi ngeri kempen 2018. Natürlich sind wir enttäuscht, brutal enttäuscht. Aber jetzt geht es einfach darum, dass wir was gut zu machen haben. Wir müssen am Sonntag gegen Spanien unsere Chance nutzen, dass wir letztendlich in die Playoffs auch reinkommen. Wir haben die Qualität dazu, aber wir müssen es dann 90 Minuten auch zeigen. Dalam pada itu, juara dunia 2010 Spanyol tiada masalah untuk mengutip 3 mata pertama dalam kempen kali ini selepas membelasah Costa Rica 7-0 dalam aksi kumpulan E semalam. Dan Ferran Torres, skuad La Roja terus selesa di babak kedua apabila Torres menambah jaringan pada minit ke-54 dengan gerakan solo dalam kotak penalti. Benteng pertahanan Costa Rica terus dihukum Spanyol apabila pemain muda Barcelona Gavi pula meledak gol ke-5 buat pasukannya. Memasuki minit-minit terakhir perlawanan, gawang Costa Rica bocor lagi menerusi jaringan Carlos Soler dan Alvaro Morata pada minit ke-90 dan 92. Spanyol kini terikat 3 mata dengan Jepun sebagai pendahulu kumpulan E. Satu lagi perlawanan di Stadium Al Rayyan Sukan untuk mendahului sebelum rehat. Babak kedua menyaksikan kedua-dua pasukan melakukan beberapa percubaan berbahaya, namun tiada sebarang gol dihasilkan sehingga whistle penamat. Sementara itu, naik juara 2018, Croatia pula gagal memulakan kempen di... Fokus Cristiano Ronaldo tidak akan terjejas dengan drama dan kontroversi yang melanda penyerang Portugal tersebut tak kala pasukan kebangsaannya bakal turun menentang Ghana dalam aksi kumpulan H tengah malam ini. Semalam Manchester United mengesahkan bahawa Ronaldo akan meninggalkan kelab itu berkat kuasa serta-merta. Ia susulan tindakan Ronaldo mengkritik kelab tersebut dalam satu temubual eksklusif dan kenyataannya bahawa dia tidak lagi menghormati pengurus Erik ten Hag. Bagaimanapun, rakan sepasukan Ronaldo dalam skuad Portugal, Bruno Fernandes, percaya isu tersebut langsung tidak menjejaskan tumpuan pemain terbaik dunia 5 kali itu. Sebaliknya, Fernandes yakin pemain berusia 37 tahun itu akan melepaskan perasaannya itu dengan membantu Portugal mencipta kemenangan dalam kempen Piala Dunia ini. Selain Ghana, Portugal turut diundi bersama Korea Selatan dan Uruguay dalam aksi kumpulan H. Dalam pada itu, juara 5 kali Brazil akan memulakan misi memburu kejuaraan ke-6-nya di Qatar dengan berdepan Serbia bagi aksi kumpulan G awal pagi esok. Tekanan mula dirasai buat pasukan tersebut yang dibarisi ramai pemain-pemain generasi baru, termasuk 16 daripadanya bakal membuat penampilan sulung di pentas Piala Dunia. Skuad kendalian titik itu mempertaruhkan bintang muda seperti Vinicius Junior, Rodrigo, Rafinha, Bruno Guimaraes dan Anthony yang menyina dalam kelab Eropah. Namun tumpuannya pasti terarah kepada Neymar untuk menghadiahkan kemenangan kepada mereka sekaligus menebus kekecewaan tersingkir di suku akhir pada edisi di Rusia 4 tahun lalu. Dalam kempen kali ini, Brazil dilihat tiada masalah untuk meneruskan kemaraan dalam kumpulan G selepas diundi bersama Serbia, Switzerland dan Cameroon. Edisi Sukan 24 November 2022 berakhir di sini. Untuk itu kembali semula bersama Fatil dan Mac.
Anda masih bersama Berita Perdana. Usaha mencari dan menyelamat mangsa gempa bumi di Bandar Cianjur, Jawa Barat, Indonesia diteruskan. Seorang kanak-kanak lelaki berusia 6 tahun berjaya dikeluarkan dari runtuhan selepas 2 hari terperangkap tanpa makan dan minum. Jackson, seorang sukarelawan, berkata penemuan kanak-kanak dikenali sebagai askar itu memberikan semangat kepada mereka untuk meneruskan pencarian mangsa yang masih terselamat. Bagaimanapun ibunya telah meninggal dunia. Mayatnya ditemukan beberapa jam sebelum askar diselamatkan. Mahkamah Pilihan Raya Tertinggi Brazil menolak permintaan Parti Liberal yang dipimpin Presiden Negara Jair Bolsonaro membatalkan sebahagian undi pada pilihan raya Presiden 2022 dan didenda 22.9 juta rial. Pada Selasa, Parti Liberal Bolsonaro yang tewas mendakwa bahawa sistem pengundian elektronik tidak berfungsi dengan baik dan meminta undian yang dikeluarkan melaluinya dibatalkan. Mahkamah memberi masa 24 jam kepada pihak berkenaan untuk memberikan keterangan. Hakim mahkamah menolak permintaan itu kerana parti itu membawa kes ke mahkamah dengan niat buruk. Tujuh kaki tangan pasaraya Walmart di Virginia, Amerika Syarikat terbunuh manakala sekurang-kurangnya 6 cedera dalam insiden tembakan pada Selasa malam. Menurut polis, siasatan awal mendapati insiden berlaku di bilik kaki tangan cawangan pasaraya itu di Chesapeake. Suspek yang juga pengurus pasaraya itu membunuh diri selepas kejadian. Suspek dikenal pasti sebagai Andre Bing, 31 tahun dan melakukan serangan berkenaan menggunakan sepucuk pistol. 2 daripada 6 mangsa cedera dilaporkan kritikal, manakala seorang lagi stabil. Ya, Max, semua maklum yang mengundi sememangnya satu tanggungjawab untuk semua rakyat yang layak. Ya, betul. Demi melunaskan amanah sebagai pengundi, ada yang jadi pelari pecut untuk sampai ke peti undi sebelum waktu mengundi tamat. Kita sama-sama saksikan. Berjuang hingga ke saat akhir, seorang wanita berusaha untuk sampai ke pusat pengundian sebelum ditutup pada pukul 6 petang. Dia berlari memecut ke pusat mengundi kerana tinggal lagi 1 minit sahaja untuk mengundi. Wanita itu diberikan sokongan padu dengan sorakan petugas yang berada di pusat pengundian berkenaan. Video yang memaparkan perjuangan wanita itu untuk mengundi meraih 3 juta tontonan di TikTok. Bunyi cakaran di pintu pada tengah malam boleh mengundang ketakutan. Namun, rupanya bunyi itu bukan sesuatu yang misteri. Sebaliknya ada seekor biawak tersepit di pintu. Kai Lim yang merupakan tuan rumah terbabit berkongsi video penemuan biawak yang tersepit antara pagar jeriji dan pintu. Apa yang mengagumkan, Lim yang tenang sewaktu melepaskan haiwan tersebut. Kelakuan jelik seorang wanita di tapak warisan dunia UNESCO menimbulkan kemarahan ramai. Bukan sahaja menceroboh kuil tamadun Maya, dia juga turut menari atas puncak tangga kuil berkenaan. Wanita itu telah ditangkap polis tempatan. Rakaman yang dikongsikan di TikTok itu mendapat 4.7 juta tontonan. Macam-macam hal, Mac. Sempat menari itu. Ragam manusia. Nampaknya paparan hashtag itu menutup Berita Perdana Khamis 24 November 2022. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang sahih di RTM, sekali lagi tahniah diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia ke-10. Kami akhiri dengan Assalamualaikum. Salam hormat.